Bila kita bercakap tentang orang sumber, mesti kita akan berpikir tentang puncak, ataupun faktor, ataupun di mana bermulanya maklumat itu. Jadi, seperti yang kita tahu, orang sumber itu ialah orang-orang yang punya pengetahuan, pengalaman, atau apapun yang mereka ada yang boleh disampaikan dan dijadikan sumber sejarah. Terdapat 3 kategori sumber yang kita dapat ketahui, yaitu sumber proto, sumber mata, dan juga sumber dengar. Sumber mata ataupun saksi mata ialah sumber di mana mereka telah melihat ataupun membaca artikel-artikel berkaitan dengan isu atau maklumat. Manakala sumber proto ataupun orang yang melakukannya atau orang yang menulis buku itu ialah orang yang mengetahui keseluruhan dan pernah mengalami semua isu ataupun pengalaman itu. Yang terakhir pula ialah sumber ataupun saksi dengar. Saksi dengar ialah orang yang hanya mendengar ura-ura ataupun kata-kata yang mereka dengar daripada orang lain, lalu mereka sampaikan kepada orang lain. Integriti pula ialah kejujuran ataupun nilai ataupun tanggung jawab seseorang. Tapi dalam arti kata sejarah, integriti sumber lisan ialah sejarah lisan yang sangat tinggi nilainya. Jika dikatakan dalam konteks sumber lisan pula, orang yang berintegriti ialah orang yang boleh menyampaikan maklumat dengan nilai yang tinggi, dengan maklumat yang sahih dan maklumat yang boleh dipercayai. Berkata tentang orang sumber yang berintegriti. Pada pendapat saya, orang sumber yang berintegriti ini dia mempunyai wibawa. Kenapa? Sebab biasanya orang yang berwibawa ini, dorang nih jujur, amanah, dan biasanya mereka akan betah berkata-kata yang menyebabkan kepercayaan setiap tutur kata mereka tuh tinggi. Jadi dalam kajian sejarah lisan kita dapat betul-betul maklumat lah, dapat hasil daripada orang sumber yang berwibawa. Ciri orang sumber yang berintegriti ialah seorang tersebut perlulah bersikap jujur dengan menyampaikan maklumat yang sahih dan tidak menokok tambahkan suatu perkara dalam menyampaikan maklumat. Bagi cabaran untuk memilih orang sumber berintegriti ini ialah apabila kita sukar untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang disampaikan, terutamanya jika tiada sumber lain yang dapat mengesahkan kebenaran data yang disampaikan. Bila kita sebut pasal cabaran, salah satunya ialah perubahan dalam ingatan. Ingatan manusia ini dia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mungkin faktor masa, pengalaman hidup yang berbeza, dan juga mungkin penyakit macam nyamuk. Jadi bila berlaku macam itu, maka dia berlaku perubahan dalam ingatan kita untuk sesuatu peristiwa. Cabaran dari segi orang sumber dalam sejarah lisan ini biasanya menurut pengalaman saya adalah kekurangan maklumat dari orang sumber. Seperti yang kita tahu, orang sumber ini tidak semestinya akan mengingat 100% kejadian di masa lampau. Jadi kita tidak boleh memberikan harapan 100% bahwa maklumat yang mereka beri itu banyak. Jadi inilah cabaran yang ada bagi semua sejarawan, pengkaji sejarah menggunakan kaidah lisan. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya integriti dalam penyelidikan sejarah ialah dengan menerapkan atau memupuk nilai etika dalam penyelidikan. Hal ini mampu memberi kesedaran kepada individu mengenai pentingnya sikap bertanggung jawab dan jujur dalam diri individu dalam menghasilkan sebuah sumber yang benar faktanya.
Baiklah, bagi mengatasi cabaran mencari orang sumber yang berintegriti ini adalah dengan kita membuat penyelidikan latar belakang orang sumber tersebut dengan cara kita memeriksa reputasi orang sumber tersebut dan rekod pekerjaannya melalui pihak etika dan sebagainya. Oh, bagi mengatasi cabaran orang sumber yang tidak berintegriti ini, kita perlulah mengambil langkah-langkah. Sebagai contoh, kita perlulah menjaga neuraliti sesuatu fakta sejarah. Dengan cara kita perlulah mengelak berpihak kepada mana-mana pihak dan kita perlulah menyampaikan sejarah secara adil dan objektif. Ketidakpercayaan dalam sumber sejarah. Maksudnya bila berlaku benda macam ni, dia halang usaha individu itu untuk faham secara menyeluruh dan mungkin akan menyebabkan masyarakat untuk abaikan pengajaran yang dapat diperoleh daripada sesuatu peristiwa. Seperti yang kita tahu, ada baik dan buruknya. Begitu juga apabila kita memilih orang sumber yang tidak berintegriti. Impaknya, ia boleh menyebabkan percanggahan sumber sehingga menimbulkan kekeliruan pembaca. Kesimpulannya, daripada apa yang kita sudah dengar dan sudah dibincangkan oleh sejarawan-sejarawan kita yang hebat tadi, kita dapat simpulkan bahawa pemilihan orang sumber yang berintegriti itu sangat penting supaya kita dapat menjadikan penyelidikan atau apapun yang kita lakukan itu dengan baik, dengan sahih dan boleh dipercayai.